Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina wa qudwatina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Hari Jumaat pagi ini macam biasa sana sini, jangan lupa selawat ikhwani sambil duduk dengan bini. Apa khabar sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian? Saya doakan yang dalam kelesuan diberikan kekuatan, yang dalam kesempitan Allah berikan keluasan, yang dalam kesakitan mudah-mudahan Allah kurniakan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Setiap anak Adam itu pasti melakukan dosa, dan sebaik-baik mereka ialah kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Persoalannya ialah apakah amalan-amalan yang boleh kita lakukan supaya dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antaranya ialah dengan berpuasa. Tapi puasa yang bagaimana? Ciri puasa yang bagaimana diampunkan dosa, dan adakah dosa itu dosa besar ataupun dosa kecil? Ini semua akan kita rangkumkan dalam perbincangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru pada pagi ini. Bersama dengan saya pada pagi ini seorang pendakwah yang cukup kita kenali dalam arena dakwah khususnya di Malaysia, tak lain tak bukan guru kita Al-Fadhil Ustaz Roslan Muhammad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar dia Hakim? Alhamdulillah Ustaz. Ustaz selamat, apa khabar? Saya nak selamat dulu. Selamat bertemu Ramadan insya-Allah. Insya-Allah Ustaz. Mudah-mudahan kita semua Ustaz, saya, kru dan juga penonton pada pagi ini disampaikan pada bulan Ramadan yang mulia. Baik Ustaz. Jadi insya-Allah kepada sidang penonton keluarga besar Tanyalah Ustaz yang ada sebarang persoalan macam biasa, boleh buat panggilan ke 1800 881677. Saya ni Ustaz dah call banyak kali dah. Dari tahun lepas tak dapat. Tak apa, cuba ke Tanyalah Ustaz TV3 Facebook kami. Tinggalkan soalan anda di ruangan komen, mudah-mudahan terpilih dan insya-Allah adalah jawapannya. Baik. Jadi pada pagi ini kita nak santai-santai. Kalau ada yang tengah murung, cuba senyum sikit. Kalau ada suami, tengok suami, senyum kat suami. Saya dah senyum dah dai, tapi suami marah balik. Akak senyum kat siapa? Ni suami orang, patut kena marah. Jadi senyum. Kalau ada kawan, hai Siti, senyum. Supaya apa? Pagi ni kita nak ceria. Bila kita ceria di waktu pagi, insya-Allah pada waktu petang dan tengah hari sebagainya kita akan dalam keadaan ceria. Baik. Jadi tanpa buang masa, kita nak dengarkan pendahuluan topik kita pada pagi ini oleh guru kita Ustaz Roslan Muhammad. Silakan Ustaz. Terima kasih. Daun selasih pohon kayu. Terima kasih, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya rabbal alamin, amma ba'd. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah 183. Ia bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas mereka sebelum ini. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang tattaqun, bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Sidang penonton dirahmati Allah sekalian, yang pasti peminat setia TLU kita setiap hari, alhamdulillah. Mudah-mudahan tuan-tuan semua dalam kerahmatan, dalam keimanan, dalam keamanan, dalam keselamatan, dalam keridhaan Allah Azza wa Jalla. Apalagi kita dah masuk hari ini 29 Syaban 1443 Hijriah, nanti detik saat untuk Ramadan kunjung tiba. Artinya bulan Syaban akan melabuhkan tiranya, tersingkap tabir bulan ke-9, bulan yang penuh keilmuan, keimanan, itulah bulan Ramadan. Syawal. Ramadan. Tersilap tadi. Bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi kita doakanlah dalam tempoh detik-detik terakhir ini,
Allah berikan saya kesihatan yang baik, Amin, hakim amin. pun sama, semua Amin, kita. amin. Rezeki umur yang panjang. Tuan-tuan, puan-puan semua. Topik kita ini ialah topik yang saya rasa kita jadi fokus kepada satu aspek penting. Betul Ustaz. Tentang isu akidah dan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Tajuknya adalah PhD. Puasa hapus dosa. Ya, puasa hapus dosa. Ya. Tuan-tuan, puan-puan semua, saya tak nak bincang tentang persoalan rukun-rukun dan syarat sahnya. Kita bincang dalam sesi sebelum ini. Betul. Isunya sekarang ialah, kalau tengok dalam kerangka ayat tadi, iaitu Al-Baqarah 83, Allah jelaskan suatu peringatan kepada kita. Apa dia tuan-tuan? Hujung ayatnya, la'allakum tattaqun. Berpuasa Ramadan, kata Allah, mudah-mudahan kamu jadi orang yang bertakwa. Takwa apa benda takwa ini? Takwa ini dihakim ialah kita makin dekat dengan Allah, makin rapat, makin orang kata sayang, cinta kasih, makin taat, makin patuh, makin tunduk. Betul. Dan makin kenal dosa, pahala, halal, haram. Itu kesan puasa. Maka ini ada isu akidah sebenarnya. Untuk kita dilambangkan sebagai manusia yang kenal Allah Azza wa Jalla. So Allah bila perintah ibadat puasa, dia tidak berarti untuk meletihkan kita, bebankan kita. Sebab jangan kata Allah puasa menyusahkan, meletih, beban. Tidak sama sekali. Tapi puasa untuk menjana manusia. Betul. Yang akhirnya taqwa kepada Allah, bertakwa Azza wa Jalla. Betul kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dia kata apa? Dia kata puasa ini suatu proses untuk membina manusia. Watak, sikap, akhlak, perangai dan segala-galanya. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Betul. Maka Allah tahu macam mana kita proses kita. Salah satunya ialah dengan berpuasa. Dan puasa pula jangan tengok puasa saja. Puasa Ramadan kan pakejnya. Yeah. Pakej Ramadan, i'tikafnya, istighfarnya, taubatnya, qiyamnya, tahajudnya, sebab sunatnya, wajibnya, sedekah dermanya, macam-macam. Itu semua dipackage-kan Allah melalui ibadat Ramadan. Yang semua itu untuk meletakkan kita sebagai hamba Allah yang taat, yang patuh, yang tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Kesan semua itu ni hakim, apa benda? Jadikan kita nanti dalam keadaan sejahtera di alam mahsyar. Batu orang yang berpuasa dengan penuh keinsafan ini dan tunaikan ibadat dengan penuh keinsafan, percayalah, di hujung nanti Allah akan beri rezeki paling besar. Apa dia tuan-tuan? Yadkhulus saimuna min babir rayyan, akan masuk ke dalam syurga dengan pintunya ar-rayyan, khas untuk ahli berpuasa. Jadi kesimpulan awalnya, Ramadan bulan untuk mendekatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka jangan tengok kacamata letih dan penat. Kita ni kadang-kadang bila sebab puasa nampak letih ha? Betul. Tak ada rencana jam 8 pagi, tak boleh makan, minta tarik jam 10 pagi. Itu silaplah kita. Sebelah bulan kita bila Allah tak berpuasa. Betul. Ramadan sebulan, bukanlah satu bulan untuk menyiasat batin, tapi untuk membina batin kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, bila sebut tentang ibadah puasa, persoalannya bukanlah kita bertanya kenapa aku kena puasa. Persoalannya ialah apakah perkara yang perlu kita buat supaya menjadi orang yang bertakwa selepas kita berpuasa selama sebulan. Baik Ustaz, kita nak meraihkan soalan yang pertama pagi ini. Boleh Ustaz? Silakan. Dari sahabat kita di Facebook, Wak Dosh. Assalamualaikum Ustaz, da'i kru-kru program Tanyalah Ustaz serta sahabat-sahabat yang dikasihi. Waalaikumsalam. Antara amalan penghapus dosa yakni solat, zikir, puasa, sedekah, taubat dan berbuat baik, yang mana paling utama dan harus diambil berat? Hashtag biar tahu jangan keliru. Wak Dosh, Yong Peng, Johor. Terima kasih kepada Wak Dosh. Banyak Ustaz amalan yang boleh kita lakukan, zikir dan taubat, tasbih. Mana yang paling utama Ustaz? Ya. Wak Dosh dan tuan-tuan rakan taulan penonton yang dirahmati sekalian. Dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kita letak suatu perkara utama dalam jiwa kita bahawa semua amalan dalam Islam, betul, yang wajib diperintahkan, yang sunat kita diminta lakukan, semuanya untuk apa sebenarnya? Betul. Untuk kepentingan kita. Allah tak ada kepentingan sebalik amalan kita. Dia hakim puasa Ramadan penuh 30 hari. Kemudian rajin bertahajud. Kemudian sedekah boleh tahan juga 1 hari 5,000 sehari contohnya. Banyak Ustaz. Ya, iyalah, insya-Allah kan. Amin, kata insya-Allah, insya-Allah. Amin. Ya. Apakah itu semua kepentingan balik pada Allah Azza wa Jalla?
Tidak satu sen pun. Betul. Amalan kita ini tu akhirnya pulang kepada kita dalam konteks bersihkan diri, jiwa dan hati. Jadi kesimpulan awal saya pada kali ini tentang soal wadah, sebab saya ada soalan lain lagi. Bahawa semua amalan penting belaka. Ya. Dan asasnya daripada mana? Allah sebut Al-Quran. Allah sebut dalam satu ayat, Allah kata apa? Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Ya. Allah umumkan siapa yang beramal salah, laki, perempuan, atas asas dia beriman pada Allah, kata Allah, kami akan beri hidup yang tenang kepadanya. Artinya semua amalan salah kita, baik zikir ke, tasbih ke, termasuklah disebutkan setengah taubat itu, kontaknya untuk kebaikan bersama. Cuma dalam agama adalah di sana peringkat-peringkatnya. Tak sama zakat dengan sedekah. Tak sama puasa sini dengan puasa Ramadan. Tetapi semuanya adalah untuk menjana. Jadi seorang mukmin yang betul wa'dosh ada orang yang sentiasa mencari ruang itu. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jadi apa pun amalan yang mendekatkan kita kepada Allah, Ustaz, bila saya zikir makin dekat dengan Allah, bila saya sedekah makin tawaduk kepada Allah, maka lakukan. Itulah amalan terbaik buat kita. Okey Ustaz, kita nak berjeda seketika. Sila. Kembali selepas ini pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, bulan Ramadan pasti hadir, tetapi kita belum tentu. Jadi banyakkan doa, banyakkan zikir, mudah-mudahan Allah sampaikan kita pada bulan Ramadan. Masih lagi bersama dengan saya, Da'i Hakim, juga Ustaz kita iaitu Ustaz Roslan Muhammad, membicarakan tentang puasa menghapus dosa. Baik Ustaz, dia sebut tentang puasa dan akidah. Di manakah terletaknya terikatan puasa dengan akidah Ustaz? Okey, silakan. soalan yang baik di Hakim ya. Dia meletaknya soal keterikatan akidah dengan puasa di meletaknya. Saya nak ambil contoh yang simple saja pada tuan-tuan. Yang penting kita tengok akidah, apa makna akidah? Akidah satu hubungan yang kokoh rapat dengan Allah Azza wa Jalla. Dengan Allah kita sama'an wa ta'atan, kita dengar dan patuh arahan Allah Azza wa Jalla. Baik. Kita bila Allah kata Ramadan jangan makan siang hari. Sekarang kalau Ramadan tak boleh makan dah. Betul. Haram makan sekarang. Sekarang dah pukul. Padahal kalau bulan Syawal tak ada masalah sekarang. Dzulqa'dah boleh saja. Tapi bila Ramadan Allah kata jangan makan. Atau mata naik jangan makan. Baik. Orang yang faham iman, ada iman, dia kata apa? Allah larang. Allah suruh. Ini kuasa dia. Walaupun halal pada bulan Syawal, halal pada bulan Zulhijjah, tetapi bila kata jangan makan sekarang ni, jam sekarang, ini kekuatan hati kita. Satu kata para ulama, seorang insan yang khudu' tawadhu' kepada Allah Azza wa Jalla, dia akan terima dengan bentuk sama'an wa ta'atan. Sebab apa? Sebab Allah perintah. Ini bukan mak ayah perintah. Hatta kalau ayah kita perintah kita pun, kita kena taat. Betul. Kita patuh. Apalagi Allah Azza wa Jalla. Jadi situlah keterikatannya untuk menjana suatu kepatuhan yang jitu kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kata para ulama, kekuatan itu mesti ada dalam hati manusia. Maka orang beriman, tuan-tuan, dia akan ada sifatnya sam'an wa ta'atan. Letih tak timbul. Penat tak timbul. Sebab dia tahu ini perintah Allah Azza wa Jalla. Ini proses sebenarnya. Banyak lagi benda yang lain kita akan bincanglah. Baik. Betul Ustaz, macam majikan lah suruh buat kita laporan dan sebagainya. Takkan kita nak marah balik. Kenapa kau suruh aku? Kau lah buat, ada kaki ada tangan. Itu hadiah untuk menyuruh. Betul. Bos tengok kita, kecil besar, kau bos ke aku bos. Jadi begitulah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya tertarik dengan soalan yang diajukan oleh sahabat kita Muhammad Izzuddin. Assalamualaikum Ustaz Roslan, Da'i Hakim, warga kerja TV3 dan TV9 yang bertugas. Waalaikumsalam. Bulan Ramadan merupakan bulan terbaik untuk penyucian jiwa dari anasir-anasir yang boleh membawa seseorang itu melakukan dosa. Adakah dengan berpuasa sebulan pada bulan Ramadan diikuti puasa 6 pada bulan Syawal merupakan cara terbaik menghapuskan dosa? Mohon pencerahan Ustaz, terima kasih. Terima kasih kepada Muhammad Izzuddin atas soalan.
Soalan yang cukup baik juga. Kenapa tidak saudara Azzuddin, kawan-kawan yang lain? Kenapa tidak boleh berikan kita satu pemberasan jiwa yang mutlak? Yang pertama, kita ambil satu kenyataan jelas dalam hadis Nabi SAW. Contoh kita jelaskan. Dalam hadis Nabi kata apa kepada kita? Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis Bukhari Muslim. Syaikhan. Nabi sebut siapa puasa Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh harapan kepada Allah Azza wa Jalla, akan dihapuskan dosa-dosa sebelumnya. Tuan-tuan sekalian, apa yang Nabi sebut macam itu kepada kita, maksud yang tersirat menunjuk kepada kita bahawa dengan ibadat Ramadan, namanya puasa siang hari, malam kita berqiyam, siam siang hari, malam kita qiyam, kemudian kita sambung dengan 6 Syawal contohnya, pasti. Sebab itu satu proses untuk menjadikan kita keadaan faham tentang kita punya hati kita. Saya nak ambil contoh yang mudah daripada apa yang diungkapkan oleh Al-Imam Abu Laith As-Samarqandi. Kata As-Samarqandi, dia kata kalaulah tidak kerana amal-amal agama itu sebagai proses penyucian hati jiwa, kita dah lama sebagai makhluk binatang. Dah lama je binatang. Tetapi kerana kita ada proses penyucian agama, dengan solat kita dirikan malam siang, hati bersih. Zikir kita sebah pada Allah, hati bersih. Betul. Istighfar kita kuman, hati bersih. Tapi kalau tak kerana itu, kata As-Samarqandi, kita adalah umpam binatang melata. Tak ada apa. Yang tahu makan, minum, berak, pakai. Makan, minum, berak, pakai, tidur. Tapi tidak begitu kita manusia. Buat dosa saja, istighfar. Penyucian hati berlaku. Buat dosa saja, ke masjid, langkah ke masjid satu langkah, Allah beri satu pahala, tolak dosa. Jadi kata para ulama, menunjuk kepada kita semua amal agama itu haknya adalah untuk proses hati kita, masuklah amal Ramadan 11. Sebab tu kita yakin percaya. Dalam hal ini, bila saya sebut awal tadi, bila Allah sebut la'allakum tattaqun, maknanya Allah berjanji kepada kita, kamu akan jadi orang yang paling suci hati, paling mulia hati kamu bila kamu jadi orang yang jaga ibadat Ramadan. Jadi prospektif kita kena jelaslah tuan-tuan. Hal inilah kata para ulama, kita letak dalam minda kita bahawa semua arahan Allah ini arahan yang bermatlamat, yang bermaksud, yang bervisi. Orang sekarang kata visi mission. Ada visinya. Sebab Allah lebih tahu tentang kita dalam hati kita. Wallahu a'lam. Betul. Jadi tugas kita puasa sungguh-sungguh sebab garanti dari Nabi. Bukan YB, orang yang puasa sungguh-sungguh akan diampunkan dosanya. Baik, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Hakim dan Ustaz Ruslan Muhammad. Saya Umar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Tuan Omar? Selamat berpuasa. Alhamdulillah, saya sehat. Selamat berpuasa pada Dai dan juga doakan kami Ustaz, ya. Ya. Jadi Silakan. soalan saya begini Ustaz. Kita puasa, semua orang tahu puasa. Puasa bulan Ramadan memang kena puasa lah. Semua orang tahu itu puasa sunat pun ada, macam-macam puasa nazar sebagainya. So, persoalannya Ustaz, kadang-kadang kita ni puasa makan dan minum je, itu yang jadi masalah. Apabila puasa, mata tak puasa, telinga tak puasa, mulut tak puasa. Pergi je bila puasa, bulan puasa, pergi je bazar Ramadan, tengok batu-batu panggang pun sedap Ustaz. Beli banyak-banyak, bawa balik tak habis makan, membazir pula. Jadi itu yang jadi masalah, kualiti puasa gitu. Nak menjaga kualiti puasa itu yang jadi masalah Ustaz. Supaya kita ni, soalan saya, apakah tip-tip ataupun kaedah terbaik lah Ustaz? Saya nak tanya Ustaz pagi ni, bagaimana cara untuk menjaga kualiti itu supaya puasa kita itu boleh dikatakan sebagai penghapus dosa, bukannya hanya mendapat lapar dan dahaga saja. Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Senyum nampak gigi, ada rezeki kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Omar Abdul Majid atas soalan berkenaan tips supaya dosa kita diampunkan. Dia dah puasa dah cantik dah, tapi mata Ustaz melilo pula tengok anak dara dan sebagainya. Jadi bagaimana Ustaz tips supaya puasa kita berkualiti? Macam gini Ustaz orang kata. Oh gitu Silakan. Okey, terima kasih kepada Cik Omar dan rakan penonton yang dirahmati Allah sekalian.
Saya pun bila soalan tu saya tersentak sebenarnya. Sama Ustaz. Tersentak. Saya pun sama Ustaz, sejujurnya. Ialah sebab kita dalam hidup ini memanglah kita dambakan puasa yang berkualiti. Betul, setuju. Natijah akhir kita jadi orang yang bersih diri, bersih hati dan jiwa, jadi manusia berubah sikap watak. Sebelum ini kata kat orang sebab Ramadan, dan lepas Ramadan kita kata kat orang dah. Sebelum ni kita suka caci maki orang, lepas Ramadan kita tak ada dah nak caci maki orang. Itulah kualitinya. Baik, saya rasa berhal ini ada 3-4 perkara lah. So dalam Islam ini, saya nak angkat satu kenyataan yang penting. Kadang-kadang kita nak kualitikan amal kita tadi. Yang pertama ialah kita mesti ada hati yang suci lagi bersih. Sebab tu kenapa dalam Islam diminta kita beramal dengan penuh keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Kenapa? Sebab bila hati ikhlas kepada Allah dengan penyucian dalaman berlaku, yang lain akan beres dan mudah dilakukan. Betul. Anda berpuasa, saya berpuasa, tapi kita ini perintah Allah, aku kerana Allah nak cari pahala, redha dia, ikhlas dia, bukan kerana yang lain dah. Itu pertama, saya nak ringkaslah. Yang kedua adalah isu kualiti ni rupa-rupanya penting. Saya nak sebut tuan-tuan, ramai orang kita baca hadis Nabi daripada Ahmad An-Nasai, iaitulah Nabi bersabda, datang Ramadan saja, tuftahu fihi abwabu al-jannati wa tughlaqu fihi abwabul jahimi wa tughallu fi asyayatin. Itu hadis Ahmad Nasai, termasuk disebutkan imam yang lain. Nabi sebut bila Ramadan saja akan dibuka pintu syurga, tutup pintu neraka, dibelenggu syaitan durjana ini, diikat, tughal. Tuan-tuan sekalian, apakah kita tengok hadir kacamata fizikal, ikat di tiang elektrik, buka macam buka pintu kenderaan, tutup macam itu pintu rumah, itu fizikal. Betul. Hakikat hadir ini bukan fizikal itu semata-mata. Allah Maha Kaya, tetapi maksud kita boleh faham ialah kualiti ibadat Ramadan kita itulah. Betul. Bila kita ada kualiti ibadat Ramadan, maknanya benda-benda bersifat dalaman yang merosakkan, syaitan tak boleh masuk dah. Betul. Sifat keji syaitan, sifat buruk syaitan, suka merapu, bercakap kotor, terhalang. Sebab kualiti ibadat kita menutup. Kemudian bila kita ada kualiti ibadat Ramadan tadi dengan ikhlasnya hati bersungguh-sungguh, ini menyebabkan amal kebaikan mudah kita lakukan. Dulu kita nak sedekah derma RM1, fikir 16 kali. RM1 je. RM1 je keluar, pun, masuk tak keluar dah. Tak keluar dah. Tak keluar. Tapi sekarang ni usah RM1, 100 pun senyum je. Betul. Tak ada masalah apa. Sebab kualiti ibadat Ramadan kita menyebabkan kita dengan benda-benda pahala ni seronok, mencari ruang. Jadi sebab bagi saya, ia datang kepada soal hati kita yang bersih. Keduanya ialah untuk meningkat kualiti kita ialah kita kadang-kadang jangan gopoh dalam kita beribadat sampai tahap kita rasa hebat, rasa gah. Sebab tu dalam hal ini saya tengoklah kata-kata yang diungkapkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jawzi, kata apa? Dia kata bila kita dapat melakukan ibadat ini dengan dua sebab yang syar'i. Pertama, berterusan, iaitu istimrar. Yang kedua, kita sentiasa doa kepada Allah, keikhlasan, minta kebaikan. Betul. Berterusan, kemudian kita doa kepada Allah. Sebab kita tuan-tuan, kita buat ibadat, kita minta bantu Allah penting. Ya Allah, sabbit qalbi. Sebab tu ada doa kan? Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala ta'atik. Ya Allah, tolong ya Allah, Engkau teguhkan hatiku. Jadi kalau kita dah berdoa kepada Allah, kemudian kita buat istimrar, berterusan, itulah kualitinya. Kita taklah boleh bercakap nada aku nak kualiti esok. Kita usahalah, kita manusia ada kelemahan, tapi dengan amal berterusan, lama tak lama kita akan dapat membina kekuatan ibadat kepada Allah Azza wa Jalla. Usahakanlah. Jadi kualiti perlu kita adakan dalam ibadah di bulan puasa ini, antaranya dengan ikhlaskan niat kita, dan tak dapat tidak, bak kata Ustaz, kena menuntut ilmu supaya ibadah yang kita lakukan doa berterusan. Ya, betul, dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita nak berjeda sekali lagi. Jumpa selepas ini pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
Masih lagi bersama dengan saya Da'i Hakim juga Ustaz Roslan Muhammad dalam Tanya Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru, membicarakan tentang topik akidah iaitu puasa menghapus dosa. Baiklah, kita nak meraihkan pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i Hakim dan juga Ustaz Roslan. Ya, saya. Okey, pagi ni memang tajuk yang bagus. Tajuk PhD. PhD. Okey, Ustaz, saya nak tanyalah Ustaz. Ini soalan ni dan juga mungkin cara ni memang berlaku. Sebab golongan-golongan yang fikirkan masa bulan puasa ni diorang tu nak biar Ustaz. Diorang buat baik, diorang buat sedekah, dia buat ini yang makcik membawang pun dia tak membawang lagi. Asyik sibuk kat ada potong bawang. Juga semua ni macam dulu saya beritahu Ustaz buat anak-anak yang pergi berpuasa Ustaz Betul. Yang menjadi masalahnya Ustaz orang buat anggap masa bulan puasa ni lah yang up dan PhD. Jadi saya nak tanya Ustaz, adakah masa bulan puasa ni ulun betul untuk menghapus dosa bulan-bulan yang selepas tu. Selepas tu dia dah buat itu kewewahan balik Ustaz. Dia mulalah TikTok balik, dia untuk apa? Makan yang dia makan sedap untuk kat TikTok. Tapi satu bulan puasa ni dia tak buat. Jadi mungkin nak pencerahan dengan Ustaz sikitlah tentang cara begini Ustaz. Itu saja soalan saya. Terima kasih Wadiah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Baharudin Kasim dari Ceras, Kuala Lumpur. Menarik soalan beliau tentang ada di kalangan kita Ustaz, bulan puasa tu dia main pulun ibadah, tarawih jangan kata 8, 20 dibuatnya, bantu anak yatim, bagi makan. Cumanya Ustaz, bulan lain dia kurang sikit. Jadi bagaimana Ustaz? Yalah, bila soalan dikemukakan oleh Tuan Baharudin Kasim tadi, saya beranggapan ini adalah soalan bersifat tazkirah kepada kita semualah. Betul Ustaz. Sebab saya pun mungkin orang yang ada kelemahan itu, yang mungkin Ramadan bersungguh, lepas Ramadan kehilangan kekuatan itu, dan mungkin terlibat dengan benda-benda yang tidak sepatutnya. Itulah manusia. Sebab manusia ini Nabi dah sebut kepada kita, selama-lamanya manusia ini, kata Nabi, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu ada buat salah dan silap, ada kekurangan. Betul. Sebab kita hidup tuan dalam keadaan ada serangan mendatang kepada kita. Dalam Islam 5 serangan mendatang. 5 serangan da'iqim yang mendatang boleh merosak kita malam siang. Tapi yang 5 ni saya ambil 2 sajalah. Antara ialah syaitan yudhilluhu. Syaitan menyesatkan kita malam siang. Kerja macam tu dah. Yang kedua adalah nafsun tunazi'u. Kita punya dalaman kita sendiri. Nafsu kita. Syaitan satu hal. Kemudian nafsu kita pula menyerang kita. Tak payah buatlah. Rajinlah sekarang Ramadan. Lepas Ramadan tak payah pergi masjid lah contohnya. Ramadan ni pergi masjid. Kadang-kadang pergi masjid bukan tak lewat lah. Isyak pukul 8.30 contohnya. Pukul 8 dah ada dah. Pagi tu imam dia ambil kadang-kadang. Itu dia. Lepas Ramadan dia. Saya bukan nak komen siapa, tapi kadang-kadang kebangkitan manusia. Ada kan? Baik. Tuan-tuan sekalian, Cik Baudin yang bertanya tadi. Sebab itulah maka dalam agama ini, kenapa kita diajar untuk istiqamah? Kena tanya itu. Bahkan Imam Nawawi pernah sebut kepada kita bahawa, disebutkan oleh Imam Syaukani, dia kata apa? Dia kata bahawa dalam hidup beragama ada kunci ibadat kita. Ya. Tuan-tuan, jangan kata kunci rumah je ada. Kunci kenderaan. Ibadat pun kena ada. Ibadat kunci juga. Betul. Kalau kita ada kunci rumah, kita kunci rumah daripada masuk penyamun. Masuk benda yang tak elok kan. Kereta kita parking. Cuba tak kunci. Keluar hilang lah. Contohnya. Terkunci syak selamat. Dalam ibadat kata para ulama, Imam Syaukani kata, Imam Syaukani, ada kunci. Apa dia? Miftahul ibadati al-istiqamatu. Kunci ibadat adalah istiqamah. Jadi man istiqamah itu satu perkara yang utama dalam Islam. Bahkan Allah sebut Al-Quran, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Orang yang kata Allah Tuhannya, dia kena istiqamah dalam berilmu, beribadat. Jadi sekarang kita bercakap tentang persoalan Ramadan. Alhamdulillah, malam siang kita beribadat. Yang tak baca Quran, baca Quran. Yang sedekah, tak bersedekah, sedekah. Bertolong, macam-macam disebut tadi kan. Saya tahu itulah kenyataan kita. Surah penuh. Ibadat pun ramai orang datang. Sekarang di mana kita? Bahawa kita minta sangat dalam kerangka ibadat kita, baik mana hari, mana bulan, kita istiqamah. Istiqamah tuan-tuan, itu kunci ibadat kita.
Sekarang isunya Tuan Jabari ialah tanya di kita sendiri. Aku ni hamba Ramadan ke hamba Allah? Kalau aku ni hamba Ramadan, aku rajin Ramadan. Sedekah, derma, datang ke masjid. Habis Syawal datang bulan Zulqa'dah, aku tak pergi dah ke masjid. Tak berjemaah dah. Sedekah pun tak bagi. Aku ni hamba Ramadan. Aku ni hamba Allah Ramadan. Tanya balik. Aku hamba Allah. Bila aku hamba Allah, tak kira mana bulan, mana waktu, mana masa, ibadat kita makin hari makin elok, makin meningkat, bahkan kita mati dalam nikmat berilmu dan beriman pada Allah. Jadi kuncinya adalah kita punya istiqamah. Yang ni saya tak nak tegur sesiapa, tegur diri sendiri. Sebab inilah kekuatan dan kita punya nadi jantung sebenarnya. Betul, kita kena usaha. Orang kata dalam istiqamah ni, kata para ulama, kita bukanlah maksud diminta buat segera, buat dalam bentuk orang kata apa, secepat mungkin. Nak sembahyang duha pagi ni saja, bermula sekarang pukul 8.30, pukul 8, terus 16 rakaat. Jangan. Terkejut lah Ustaz. Ya, kita daripada kejut fizikal kita, teruk orang punya Tuhan ini. Buat 2 rakaat. 2, besok 2. Lama-lama, dah sikit lama-lama jadi lama sikit lama-lama jadi gunung, bukit tak dah. Jadi akhirnya kita ada kekuatan. Semua sedekah sama. Jadi mudah-mudahan Ramadan bagi saya penting, kalimahnya ialah Ramadan bawa kepada Syawal. Ramadan bawa kepada bulan Zulqa'dah. Nikmat Ramadan, amal ibadat kita bawa ke bulan Zulhijjah dan bawa sampai mati. Mudah-mudahan itu kita harapkan. Dan Allah tengok yang itu. Allah tak nak tengok kita hanya hamba Ramadan, Dia nak jadi kita hamba Allah Azza wa Jalla. Itulah saya rasa di antara pandang kerdil saya lah tentang hal ini. Bukan nak komen siapa, tapi nak ingat ke diri sendiri. Jom kita sama-sama tengok di mana kunci kita tadi. Kalau kunci istiqamah ada, kita akan, orang kata, berhenti dan beribadat. Terus berjalan tanpa henti. Amin. Betul Ustaz. Jadi bulan Ramadan, orang kata tengah panas enjin tu, seronok baca Quran, seronok solat sunat dengan bilangan rakaat yang banyak, maka teruskan Ustaz. Untuk mungkin bulan lain tak ada tarawih, kita sambung dengan solat sunat ba'diyah, selepas solat fardu dan sebagainya. Mudah-mudahan momentum ibadah kita itu kekal lah bila-bila masa. Baik, saya suka dengan soalan yang diajukan oleh Rahimah Saud. Assalamualaikum Ustaz, da'i dan kru tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Berpuasa wajib selama sebulan Ramadan tanpa diiringi dengan amalan-amalan tambahan, adakah dikira cukup untuk menebus dosa-dosa kita? Setiap kali berdoa, kita akan mohon ampun dengan Allah. Adakah perlu didirikan solat taubat setiap hari? Terima kasih Ustaz dan Da'i. Ramadan Karim. # biar tahu jangan keliru. Saya Ustaz tengok bunga tu, teringat baju Ustaz. Merah dengan merah. Pandai pula dia mancing kan tu. Saya rasa Da'i bukan tengok bunga baju saya, tu tengok isteri punya tu. Baik Ustaz, silakan. Baik, terima kasih Puan Rahimah. Sebenarnya juga soalan, sebab dia kata apakah cukup Ramadan sebulan itu untuk kita menebus dosa-dosa kita. Tuan-tuan, cukup tak cukup bukan isu kita. Betul. Ini adalah Allah Azza wa Jalla. Kita beramal ikut apa Allah suruh. Yang penting Allah berjanji kepada apa dia? Ramadan bulan keampunan. Itu jaminan Allah kepada kita. Yang penting ialah kita tunaikan hak itu. Jadi bukan soal cukup tak cukup. Sebenarnya dalam hal cukup tak cukup ini Allah Maha Kaya. Betul dalam hadis Nabi sebutkan, kalau bab diampunkan dosa ni, Nabi sebut Allah Subhanahu wa taala sedia menerima kita punya taubat di waktu siang, kita berdosa malamnya. Betul. Kita buat dosa belah malam, kita berdoa mohon ampun belah siang, Allah terima. Maksudnya ialah bukan isu sempat tak sempat, masih ada. Memang sempat. Jam sekarang kita duduk kat sekarang, 10 minit, sejam, kita berdoa sekarang dengan air mata tumpah, minta ampun dosa kita lama. Allah Maha Kaya. Oleh Allah boleh terbaik cash. Sebab sifat Allah pun tuan-tuan, Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Khabar pada hamba, akulah Tuhan yang Maha Pengampun dan Penyayang. Jadi sekarang isu kita lah teruskan beribadat. Jangan fikir sempat-sempat. Orang yang fikir sempat tak sempat ini adalah orang yang berkira-kira dengan Allah Azza wa Jalla. Sedangkan Allah tu Maha luas keampunan kepada kita. Kita boleh minta ampun saja waktu pagi, malam, siang, ketika dalam solat, lepas solat, di mana-mana. Nak minta ampun di masjid boleh, di masjid, di rumah boleh. Jadi yang pentinglah teruskan beribadat. Allah tu Maha pengasih kepada kitanya. Yang kita tak nak ialah sebelum Allah beri kita peluang,
tak minta ampun. Sebab tu Allah. Nabi sebut. Rugi Ustaz. Nabi sebut, man adraka Ramadan falam yaghfar lahu fa ab'ad. Siapa yang tunggu Ramadan tak minta ampun pun, Allah akan jauhkan rahmat daripadanya. Ramadan masuk tapi tak minta ampun. Ya. Nabi kata apa? Allah akan jauh rahmat. Betullah kita ambil kesempatan. Pagi, petang, malam, siang, teruskan. Moga-moga dengan masa yang ada kita buat itu, Allah akan terima tanpa cuai. Ya. Yang kita tak cuai, Allah pasti adil kepada kita. Wallahu a'lam. Jadi terus minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan tunggu Ramadan sebab belum tentu kita akan sampai pada bulan Ramadan. Mulai sekarang terus istighfar, minta ampun kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Baik, bila sebut tentang puasa dengan dosa Ustaz, dengan penghapus dosa ini, saya suka dengan soalan yang diajukan oleh Nur Asikin berkaitan lidah Ustaz. Iaitu, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i, puasa penghapus dosa. Waalaikumsalam. Soalan saya, bagaimanakah kita hendak menjaga lidah kita sepanjang bulan puasa daripada melakukan dosa lidah seperti mengumpat orang, bercakap benda-benda yang tak elok dan lain-lain, supaya puasa kita bukan sekadar menahan lapar dan dahaga sahaja. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Ustaz dan Da'i. Hashtag biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Nur Asikin atas soalan. Soalan cukup menarik. Sebab apa Puan Nur Asikin saya kata menarik? Sebab antara nikmat Ramadan ialah kita nak kontrol kita punya lisan lidah kita. Ramadan hak kita untuk banyak berzikir, lidah. Ramadan hak kita kena banyak tilawah, lidah. Hak Ramadan kita banyak bertasbih, lidah. Hak Ramadan banyak kita lidah sebenarnya. Daripada baca Quran, tasbih, tahmid, zikir, termasuklah kita berdoa dengan lidah. Jadi kawalan lidah dalam Ramadan memang cukup cantik untuk mengangkat dosa-dosa kita. Jadi kalau kita boleh angkat nikmat Ramadan dengan lidah tadi, siang malam zikir, tasbih, tahmid, doa, lepas sembahyang doa, sampai menangis, tak langsung lidah nak cakap orang pun terhenti. Betul. Lidah nak kerja orang terhenti, lidah nak hamun orang terhenti, lidah nak kata kat orang terhenti. Tak ada masa Ustaz. Tak ada masa. Betul. Cuma isunya sekarang ialah bagaimana kita nak angkat semua itu. Betul bagi saya tuan-tuan, ingatlah apa yang telah disabdakan Nabi SAW. Sampai Nabi kata, ada orang bercakap kepada kamu yang tak elok, katakan dia, inni sa'imun, aku ni sedang berpuasa. Ada orang mula nak mengumpat, nak buka meja bual mengumpat contohnya. dua orang tiga ni meja bual mengumpat lah kan. Aku puasa ini, aku nak berzikirlah, aku nak berdoa. Itu satu. Yang keduanya, dalam hadis saya ingat kata-kata seorang tokoh besar dalam bidang ilmu tasawuf, iaitu Abul Qasim Al-Junaid. Dia ada satu bab tentang soal jaga lidah, hifzul lisan ni. Kata Abul Qasim Al-Junaid, ini seorang tokoh besar dalam bidang, kalau kita nama cari Google nama dia, jumpalah Abul Qasim Al-Junaid. Kata Abul Qasim Al-Junaid, dia tentang lidah ni, dia bukan tunggu Ramadan bahawa kita nak kekal daripada itu. Tiap hari, tiap masa, lidah kita ni kita kena ada kawalan. Kawalan apa? Kawalan iman kita sendiri. Sebab apa? Sebab kata Abul Qasim Al-Junaid, Allah haramkan mencela, bukan Ramadan saja. Betul. Allah haramkan mencaci, bukan Ramadan. Tiap-tiap waktu dan masa, haram hukumnya kita mencaci, mencela. Wailul likulli humazil lumazah. Adu domba ke? Haram sebenarnya. Bukan orang Ramadan kena berhenti daripada mencelanya. Lepas Ramadan kita cela balik. Tak jadi. Ramadan kita berhenti pada kata ke orang. Lepas Syawal kita buka cerita balik lah. Bahan balik Ustaz. Tak betul lah kan? Betul, salah tu. Kata Syekh ni, kata Imam Al-Qajunaid, dia kata apa? Ia merupakan kerja seharian kita. Tapi cuma Ramadan mengangkat martabat. Kita seolah lebihkan masa Quran, tasbih, malam qiyam, baca Quran, tahajud, menyebabkan lama kelamaan jiwa untuk terarah kepada isu tadi akhir terhentilah. Tak nak dah kita dalam keadaan mengumpat mengeji. Cuba-cubalah insya-Allah. Betul. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan. Amin rabbal alamin. Jadi apa sebab kita ni suka caci memaki, fitnah orang? Kerana kita ni kurang sibuk, iaitu sibuk dengan amalan ibadah kepada Allah. Jadi banyakkan sibuk. Kalau orang ajak ni gaya, jomlah kita membawang. Aku ni tak cukup 1000 selawat sehari lagi. Jadi mudah-mudahan bila kita sibuk dijauhkan dari maksiat. Baiklah, kita nak berjeda seketika Ustaz. Gaya mana pula ni? Gaya jiran saya Ustaz. Kita berehat seketika, kembali selepas ini pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya ada terbaca satu teka-teki oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala kepada anak muridnya, apakah benda yang paling tajam dalam dunia? Kata anak muridnya, pisau. Kata Imam Ghazali, bukan, iaitu lidah kita. Cumanya jangan pula ibu siang ikan lepas ni guna lidah. Terkejut ayah tengok nanti. Baik, masih lagi bersama dengan saya Da'i Hakim juga Ustaz Roslan Muhammad membicarakan tentang topik akidah, iaitu puasa hapus dosa. Baik, kita nak meraihkan soalan dari sahabat kita Jura Azlin Sufyan. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan kru tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Soalan saya, selain daripada puasa di bulan Ramadan yang banyak hikmah dan fadilatnya, adakah puasa sunat Arafah juga dikatakan penghapus dosa setahun sebelum dan selepasnya? Mohon pencerahan dari Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Jura atas soalan. Silakan. Terima kasih Puan Jura di atas soalan. Dalam apa situasi sekalipun, bila sebut tentang ibadat puasa, Siyam Yaumi Arafah ke, puasa Isnin Khamis ke, puasa Ashura, termasuklah puasa Ramadan khasnya, bahkan puasa ganti sekalipun, ya, puasa qada, puasa nazar sekalipun, proses puasa ni tuan-tuan, kalau kita tengok dalam kacamata agama, al-imsak. Imsak mana kita menahan diri daripada buat benda-benda yang keji kotor. Maka tak langsung Puan Jura, Puan Jura Azlin tadi. Betul. Hatta puasa Arafah, ke apa puasa pun memang proses untuk pembersihan diri dan penyucian jiwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita tengok dalam kerangka ibadat Ramadan termasuk puasa, dia berkurang sama Allah sebut kepada kita, kalau puasa Ramadan taqwa dapat. Kalau kau puasa Arafah, tu kafar, akan diampunkan dosa as-satul madhiyah yang telah berlalu, akan datang. Baik. Jadi kesimpulannya adalah, semua itu maksudnya satu, untuk mengangkat martabat keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi apa yang utamanya ialah, puasa itu demi kerana Allah Azza wa Jalla, itu paling utama atas sifat kita sebagai hamba yang lemah. Itu satu. Yang kedua, falsafah. Ini falsafah tuan-tuan ya. Demikian disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jawziyah. Kata apa? Dia kata puasa ini secara dalamannya adalah untuk menahan kita daripada buat benda keji. Bagi kita orang puasa ni, dia tak mudah nak makan minum. Betul. Walaupun dia lapar dahaga. Tahan. Dia tahan. Menunjukkan proses kita untuk menahan pada buat benda-benda yang patut boleh buat makan minum tu, tapi kita tahan. Apalagi benda berdosa maksiat. Bila kita cuba nak tolak ke tepi, maka puasa nanti untuk pembersihan hati jiwa. Jadi sebenarnya kata para ulama dalam hal ini, orang yang bersih, orang yang cuba nak bersihkan hati, dia kekal dengan ibadat puasanya, baik sunat baik yang wajib. Amin ya rabbal alamin. Baik, jadi inilah medan terbaik kita untuk kita menyucikan jiwa, menghapuskan dosa kita, iaitu berpuasa Ustaz, dan jadikan bulan Ramadan selama 30 hari ini untuk kita puasa sungguh-sungguh dan Allah ampunkan dosa kita. Termasuk puasa sunat yang lain pun. Ya Ustaz. Kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Hakim, saya Ismail. Okey, soalan saya begini Ustaz. Ya, Tuan Ismail. Ya, sempena Ramadan Al-Mubarak yang akan tiba ini, kita disarankan memperbanyakkan ibadah. Jadi saya nak tanya, antara waktu malam dan waktu siang, waktu manakah yang perlu utama untuk memperbanyakkan ibadah kita agar menjadi puasa penghapus dosa? Baik. Okey, itu soalan saya. Saya nak bagi bantuan ke Hakim silah. Setiap hari ternanti-nanti untuk menyambut bulan Ramadan. Senyum nak buat diri, banyak umur jumpa lagi. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak rangkap tu. Terima kasih kepada Tuan Ismail Mak Isa dari Sungai Buloh yang sudi bertanya kepada kita, Ustaz, mana yang lebih afdal Ustaz? Contoh kalau nak sedekah baca Quran waktu malam ke siang yang terbaik Ustaz? Masya-Allah. Silakan. Saya bila dengar orang nak pantun-pantun ni, tanda di Hakim ni lebih orang minati pada Ustaz nampak ya. Alhamdulillah Ustaz. Silakan. Tanya baik. Tuan Haji Ismail Mak Isa yang bertanya tadi, dia dalam Ramadan ini bukan isu malam atau siang lebih. Malam siang adalah merupakan tempoh masa beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Lepas maka dalam hubungan Ramadan kita dua perkataan, siyam dan qiyam. Ramadan kita dua perkataan kita kena kaitkan dalam konteks ibadah. Siyam dan qiyam. Siyam, maka kita berpuasa siang hari.
Puasa saya bukan mana kita puasa tak makan, tak minum. Dalam berpuasa itulah kita tambah dengan tasbih, tahmid, zikir, segera beribadat, solat zuhur siang hari segera ke masjid, solat asar siang hari segera berjemaah. Kita banyakkan masa keadaan tasbih, tahmid, lepas solat baca Quran, belum solat kita berdoa banyak-banyak. Siam, qiyam malam hari juga merupakan suatu ibadat. Termasuklah qiyam kita bukan sahaja solat, tapi kita bangun dengan tasbih, tahmid. Jam 3 pagi dah bangun untuk bertahajud dan bersahur. Jam 4 pagi dah bangun untuk solat bertahajud. Jadi kesimpulannya tuan-tuan, Allah jadikan malam siang Ramadan itu dengan nilai yang tersendiri. Cuma dalam beberapa situasi memanglah waktu malam ada harganya. Terutama kita bercakap tentang Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Betul. Ada satu malam Ramadan namanya malam Al-Qadar. Baik daripada 1000 bulan. Bermakna ada ketikanya Allah jadikan malam itu berharga sekali. Tapi tak menafikan siang harinya. Betul. Batu Ramadan jangan pilih-pilih. Siang kita beribadat, malam kita teruskan ibadat. Malam kita jaga ibadat, siang. Sebab Ramadan itu adalah bulan penuh dengan 1001 kenikmatan, sebulan penuh dengan 1001 keistimewaan. Waktu dalam hal ini saya nak kaitkan sikit. Boleh Ustaz, silakan. Kenapa? Dalam riwayat Jabir bin Abdullah, Nabi sebut di saat lebih Ramadan ni sampai tahap kita minta ampun satu hal, malaikat akan sokong kita punya keampunan itu. Kata Nabi, malaikat akan datang pada kita, fa innal malaikata tastaghfir lahum kulla yaumin wa lailatin. Ini hadis pada Jabir bin Abdullah Al-Baihaqi. Malaikat akan datang minta ampun kepada kita malam dan siang. Malam siang Ramadan bermakna malam siang Ramadan kita kena habiskan ibadat, antara ialah minta ampun. Kita minta ampun, malaikat akan datang kepada kita dan mereka akan bawa kita punya amalan, minta Allah ampunkan kita sebagai hamba-Nya. Ini kelebihan. Jangan kita orang kata apa prasangka dengan waktu Ramadan lah. Saya nak puasa saja, malam malah beribadat. Tak betul. Malam pun jaga, siang pun jaga. Wallahu a'lam. Baik, jadi kita waktu siang siam, malam kita qiyam. Jangan pula waktu malam kita siam. Saya Ustaz rasa kalau malam lagi okey kot berpuasa, banyak tenaga. Tak boleh Ustaz ya, kena tak siang boleh berpuasa. Baik Ustaz, saya tertarik dengan soalan dari Mar WKN. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i Hakim. Waalaikumsalam. Ramadan Karim. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang berpuasa Ramadan mengetahui ketentuan-ketentuannya dan menjaga apa saja yang harus ia jaga di dalam bulan Ramadan akan dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Soalan saya, adakah itu satu syarat? Apakah bentuk dan ketentuan yang wajib dijaga agar terhapusnya dosa-dosa lalu? Mohon penjelasan Ustaz, terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Okey, terima kasih Puan Mar. Dalam hal ini apa yang disebutkan Puan Mar ada benarnya. Sebab ada satu riwayat daripada Imam Ahmad dan juga Imam Al-Baihaqi yang bersabda, man sama Ramadhana wa arafa hududahu wa tahaffaza mimma kana yanbaghi lahu an yatahaffaza kufira ma qabla. Itu hadisnya memang betul ya. Daripada Imam Ahmad Al-Baihaqi. Nabi sebut kepada kita orang yang berpuasa Ramadan dan tahu batas-batasnya. Dan dia jaga betul-betul. Jadi di sini kita nampak sangatlah soal Nabi nak bayang kepada kita, kalau dah berpuasa, takkan kamu nak maksiat lagi. Betul. Dah berpuasa, takkan nak caci maki orang lagi. Kamu dah beribadat malam siang, takkan buat maksiat. Jadi soalan Nabi itu tuan-tuan dah begitu peringatan kepada kita. Hamba yang berjaya ialah tutuplah pintu kejahatan. Berpuasa kerana Allah, carilah pahala kerana Allah. Bukan masa nak buat kemaksiatan. Jadi ini bagi saya seolah suatu penjelasan yang bersifat mutlak pada Islam untuk ingatkan kita. Saya guna perkataan jangan kita jadi hipokrit dengan Allah Azza wa Jalla. Hipokrit. Macam mana hipokrit tuan-tuan? Sesaat kita berpuasa, kita istighfar banyak-banyak. Lepas kita buat maksiat balik. Ini orang hipokrit dengan Tuhan. Jangan kita hipokrit Allah Azza wa Jalla. Hipokrit tak betul tuan-tuan. Jadi apabila kata Nabi betul kata Puan Mar tadi, itu ketentuannya. Jadi kalau kita faham tentang batas-batas Ramadan, kita dapatlah nikmatnya. Dengan keampunan diraih, pada cari. Kita tak tergamak. Tak tergamak, isu tak tergamak tuan-tuan, penting.
Kita macam tak tergamak buat maksiat kerana kita tahu. Ini bulan yang melarang kita daripada kejahatan. Dan orang faham hal ini. Sebab itu bagi saya, ramai orang kadang-kadang bulan Ramadan ni, dia tak berani buat maksiat. Soal bercuti sekejap. Bercuti. Betul. Tapi janganlah cuti Ramadan saja. Cuti teruslah. Sampai ke mati cuti daripada maksiat. Jadi maksud hadis tadi telah pun dijelaskan, saya rasa betul lah apa diucapkan oleh Puan Mar tadi. Wallahualam. Betul Ustaz, saya suka dengan ayat Ustaz, cuti. Kalau boleh cuti selamanya daripada buat dosa. Lagi-lagi bulan Ramadan, bulan yang terbaik mendidik kita. Baik, soalan seterusnya. Soalan ni Ustaz, dia bakar sikit. Yang bertanya pun Robi Abu Bakar Rubi. Bertanya tentang Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Apakah bila tibanya bulan puasa, segala dosa-dosa terdahulu pun akan terhapus? Dan bagaimana pula dengan dosa-dosa ketika jari jemari menulis kata-kata yang tidak baik di media sosial? Mohon ulasan dari Ustaz. Terima kasih Ustaz dan Da'i. #biar tahu jangan keliru. Ada 3 bunga Ustaz. Ustaz nak ke bunga tu? Ambil lah ya. Kongsi. Kongsi 3. Okey, baik. Terima kasih Ustaz. Bagaimana Ustaz dengan ni? Zaman sekarang Ustaz, saya ni tak cakap banyak Da'i, tapi saya tulis je lah kat Facebook. Bagaimana Ustaz? Dia beginilah tuan-tuan. Isu kadang-kadang tak selesai dalam urusan kita agama ialah double standard kita. Dalam hidup kita double standard. Kita tahu betapa dosa itu satu bebanan. Ya. Tetapi kita masih melihat dosa itu kadang-kadang benda yang simple. Maksudnya kita kadang buat satu benda yang memang buruk, kita tahu caranya minta ampun. Ya. Kita gagal untuk menahan keburukan kita, kadang-kadang kita buat balik. Allah. Jadi merupakan satu jenayah sosial yang turut dalam agama. Jenayah sosial bukan jenayah sosial masyarakat. Kita dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau seorang manusia, dia faham dia dah minta ampun Allah Azza wa Jalla, kenapa kita nak istimrar ataupun nak berterusan di atas nama, tak kira media sosial ke, catatan. Sebab itulah orang beriman tuan-tuan, ada 3 benda dia kena buat dalam hidupnya untuk mengekang daripada terjebak kejahatan. Pertama ialah dia mesti dalam keadaan insaf, ayyakuna munsifan. Dia mesti insaf sangat. Aku dah minta apa padan-padan lah. Insaf kena ada. Yang kedua kata para ulama, dia mesti sentiasa berusaha untuk buat cipta kebaikan. Lepas kebaikan demi kebaikan, tutuplah kejahatan itu. Berhenti terus. Yang ketiga ialah dia kena takut bimbang kalau hatinya tidak pernah ikhlas kepada Allah. Dia bimbang kalau tidak ikhlas. Ya Allah, aku ni kadang-kadang baik, kadang-kadang tidak baik. Bimbang hati tak ikhlas pada Allah. Ini sifat-sifat kita kena jaga. 3 ni kata para ulama penting. Yang saya nak sentuh lagi adalah tentang persoalan kita dengan catatan melalui media bahasa ni. Tuan-tuan, jangan lupa. Kita bercakap kadang-kadang benda yang kotor keji, batasnya kadang-kadang kita boleh itu kita boleh angkat, kita boleh nafikan, kita boleh bukan nafi, kita boleh sebut, kita minta maafkan. Tapi catatan atas kertas, bila masa benda ini kadang-kadang kekal. Betul, setuju Ustaz. Menjadi satu kekal, kita bimbang ini adalah merupakan jenayah tak terpadam daripada kita. Orang forward kepada kita punya tulisan yang buruk, keji, kata ke orang, tak terpadam. Kita padam kita punya, tapi orang dah sebar merata-tempat. Bayangkan itu satu dosa kekal. Ya Allah menakutkan kita. Jadi berhati-hati, kerana itulah maka kena cari ruang untuk kita balik ke pangkal jalan dan ke perkuatan ilmu. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jadi 3 perkara sebagai penutup program Tanyalah Ustaz di TV3, iaitu yang pertama insaf, yang kedua cipta kebaikan, dan yang ketiga takut jikalau tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun bahasa ringkasnya ICT. Baiklah, Tanyalah Ustaz di TV3 akan berakhir di sini. Teruskan bersama dengan kami untuk siaran tambahan 30 minit pastinya di TV9. Jumpa selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan buat anda yang mungkin baru bersama dengan kami pada pagi ini, kita membincangkan tentang topik akidah, iaitu puasa hapus dosa bersama dengan guru kita Ustaz Roslan Muhammad. Baik, saya suka dengan soalan seterusnya dari Intan Zulina Abdul Razak berkenaan sahabat Nabi SAW. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan warga, tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam.
Ustaz, bagaimana untuk mencontohi sikap para sahabat Rasul yang akan berterusan berdoa selama 6 bulan selepas Ramadan? Berdoa semoga puasa mereka diterima. Sedangkan kita akan melupakan ibadah puasa sebaik sahaja mendengar takbir raya. Terima kasih atas pencerahan dan terima kasih juga kepada Intan atas soalan. Betul Ustaz, kita bila dah ngap, orang kata rendang tu Ustaz, lupa dah puasa sebulan ni. Jadi bagaimana Ustaz? Saya pun apabila soalan datang macam ni, saya pun rasa simpati rasalah. Sebab yang pertama ialah kalau kita berpuasa memang sebagai hamba Allah Azza wa Jalla. Betul. Puasa dalam konteks ibadullah, hamba Tuhan, dia akan berpanjangan kekuatan puasa melatih diri kita untuk lebih bersyukur, untuk jadi orang insan terbaik, tinggal dosa maksiat berhenti. Betul. Tapi kalau kita berpuasa konteks semata-mata Ramadan 1 bulan tahunan, tahunan rutinnya, habis Ramadan kita fikir yang lain lah. Fikir makan, minum, pakai dan seumpamanya. Jadi bagi saya isunya Puan Intan Zunaid ialah di mana kita berada. Kalau kita terima Ramadan dalam kerangka agak tertekan, agak menyusahkan, bulan lapar dahaga. Jadi sebab tu lepas Ramadan kita rasa macam merdeka. Dia di merdeka. Merdeka sebab apa? Sebab tak ada puasa dah, tak ada nak tahu tarawih, tak ada. Itulah kesilapan kita. Yang mengurangi kita punya nadi kekuatan ilmu ialah kerana kita lemah bab itu. Saya mungkin termasuk orangnya. Sedangkan sahabat Nabi, mereka terus berterusan. Sebab apa? Mereka menjiwai nikmat Ramadan secara istiqamah. Ramadan telah hapus dosa, maka mereka terus dengan kebaikan manjang. Ramadan menetapkan untuk menerima menyumbang, terus menyumbang. Jadi tuan-tuan, soalnya balik kepada apa matlamat kita berpuasa. Saya sangat setuju bila Syekh Ismail Al-Qardawi dalam tulisan beliau sebut, dia kata apa? Dia kata puasa ini amat bergantung dengan niat yang salihah. Niat yang betul. Jadi kalau kita mula puasa Ramadan dengan ibadat, dengan niat yang betul, insya-Allah semua dia betul. Tapi kalau niat kita dah bengkang-bengkok, betul. Jadi niat kita ke bawa ke mana lah? Setelah itulah. Menyebabkan kita rasa Ramadan satu bebanan, satu Syawal bulan merdeka. Menyebabkan yang lebih kita takut ialah kita merasakan puasa tak perlu dah, yang sunat tak payah. So apa? Ramadan selesai. Ini kekurangan kita, Puan Intan Zorina. Kita nak kena banyak muhasabah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, tadi pada permulaan perbincangan kita Ustaz ada sebut tentang puasa ganti Ustaz. Jadi ada satu soalan berkenaan puasa ganti yang diajukan oleh Nurul Huda Tajuddin. Assalamualaikum Ustaz dan da'i. Waalaikumsalam. Adakah dosa pada mereka yang tidak menggantikan puasa yang ditinggalkan setelah sekian lama dapat ditampung dengan puasa yang dilakukan kini? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih kepada Nurul Huda Tajuddin atas soalan. Dia penuh dah isu jelas dalam agama. Puasa ini untuk siapa? Untuk Allah Azza wa Jalla. Betul. Termasuklah puasa yang dinamakan puasa wajib Ramadan kita lillahi ta'ala. Sebab Allah sebut wa ana ajib, aku akan beri balasan. As-siyam muli, siam tu untuk aku, puasa untuk aku. Termasuklah puasa ganti. Kita dah tinggal Ramadan 3 hari 4 hari contoh kerana faktor haid, faktor sakit. Wajib kita ganti. Sekarang ini isu kita ialah yang pertama kita melengah-lengahkan. Ataupun kita mengambil mudah. Betul. Atau kita bersikap degil. So kita merasakan tinggal tu biasalah. Tak, sebenarnya kita tekan. Kita ada hutangan Tuhan tu. Betul. Keluasan kita untuk ganti ni sebenarnya terbuka. Kita tinggal puasa kata 5-6 hari. Kita boleh mula ganti pada 2 Syawal. 2 Syawal dah boleh dah. 1 Syawal jangan. Haram berpuasa itu. 2 Syawal kita boleh berpuasa ganti sehingga bila? Akhir bulan Syaban. Tolak hari Syak. Macam 30 hari bulan. Macam hari ni kira hari Syak dah ni kira-kira. Sebab 30 besok dijangka mungkin dah masuk Ramadan. Baik. Bermakna kita punya tempoh berpuasa 2 Syawal dah boleh ganti hingga pada akhir bulan Syaban. Panjang tempoh. Panjang tempoh. Banyak masa lah. Jadi makna sikap kita kadang-kadang mudah. Sedangkan kita berhutang Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, seorang suami tolong pasti isteri ganti puasa. Kena ambil kepekaan, bukan pekak. Tanya isteri kita. Seorang ayah, anak perempuan ambil sikap untuk bertanya, Along dah ganti ke 6 hari puasa tu? Seorang abang tanya adik perempuan, tak ada masalah. Kita keluarga, kakak ke adik ke. Jadi benda ini kadang-kadang kita jangan ambil mudah. Wanita memang berdosa
meninggalkan puasa patut kita ganti. Soal hukum lain tu fidyah tu cerita lain. Tapi dosalah kalau kita biarkan tak tunaikan. Wallahu a'lam. Baik, jadi hutang dengan Allah kita kena ganti. Jadi sebagai seorang ayah ataupun suami tanya, yang macam mana yang dah ganti belum hutang? Hutang dengan siapa? Dengan abang ke? Itu pun kena juga tu. Ini hutang dengan Allah perlu kita nak ganti. bertanya bukan susah mana pun. Betul. Tanya je Ustaz. Tanya je. Supaya susah apa? sambil borak Mengingatkan pun, Ustaz. Okay. Baik, saya suka dengan soalan dari Jai Jai. Oh, nama dia Jai Jai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana jika bila masuk sahaja Ramadan, baru nak mula solat sunat, baru nak cari Al-Quran, baru nak berzikir dan berdoa? Adakah golongan seperti ini dapat pengampunan dosa jika dia ikhlas? Mohon pencerahan. Terima kasih kepada Jai Jai atas soalan. Dia begini, Jai. Soal kita bila masuk Ramadan baru buka Al-Quran, masuk Ramadan baru nak sembahyang ke masjid, masuk Ramadan baru nak berzikir, itu tak ada masalah. Masalah ialah kenapa kita tak istiqamah? Yang penting ialah bila masuk Ramadan kita mula Quran buka ke masjid. Yang utama ialah kita istiqamah ma ba'da Ramadan. Maksudnya lah Syawal kekalkan macam Ramadan. Zulhijjah, Zulqa'dah kekal macam. Berarti itu betul lah. Yang tak betul ialah Ramadan saja Quran dibuka. Lepas Ramadan, Quran suci dalam debu. Dalam suci dalam debu. Ya, tak buka dah. Ya, tak betul lah kan? Betul. Jadi kita tak salahkan orang yang bila masuk Ramadan baca Quran, tak salah. Betul. Selepas itu, bagaimana? Kalau anda boleh kekalkan kekuatan istiqamah, terbaiklah. Tapi kalau anda hanya Ramadan, baca Quran, datang ke masjid, lepas Ramadan tak mengaji, tak ke masjid, tak berjemaah pun, itu anda telah buat kesilapan. Silap itu silap anda, bukan agama. Agama suruh istiqamah. Tapi anda tak istiqamah. Jadi, orang yang istiqamah dia akan berterusan. Sebab dia mungkin saya tu sebut tadi Hakim, ada kadang-kadang dia baru nak berubah. Betul. Ramadan dah 16 kali dia tak pernah puasa lagi. Subhanallah. Ada. Tapi Ramadan dia berpuasa, dia mula nak beribadat. Baguslah. Mudah-mudahan berterusan bukan setakat tu. Kita doa kepada kebaikan insya-Allah. Wallahu a'lam. Jadi orang yang bila Ramadan baru nak baca Quran, okeylah Ustaz daripada tak baca kan? Ya. Tapi baru harapan kita berterusan. Betul. Yang penting istiqamah. Baik Ustaz, soalan seterusnya dari Laila Dilarosa. Assalamualaikum Ustaz dan da'i yang dihormati. Waalaikumsalam. Selain berpuasa di bulan Ramadan, apakah lagi amalan tambahan yang boleh dilakukan agar dapat menghapus segala dosa-dosa di masa lalu? Bagaimana pula bagi mereka yang berpuasa seikhlasnya tetapi sengaja meninggalkan solat fardu? Adakah dosa mereka juga terhapus asbab berpuasa? Mohon pencerahan Ustaz, terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Ada bunga lagi Ustaz. Terima kasih kepada Laila di Larosa atas soalan. Macam mana Ustaz? Yang pertama tentang isu amalan tambahan dalam nak mengangkat dosa kita. Dalam Islam Puan Laila di Larosa, kita ni rezeki Allah banyak kepada kita. Betul Ustaz. Niat kita nak berubah pun dah dianggap sebagai satu kekuatan kita untuk hapuskan dosa. Ya Allah, aku nak jadi orang baik, aku nak jadi orang ahli ilmu, nak jaga ibadat. Niat kita, dia Allah bagi pahala dah. Apalagi kita pergi suka masjid contohnya. Jadi, ruang untuk tambah pahala angkat dosa ini terlalu banyak sebenarnya. Nak tak nak saja. Bukan saja dia untuk berpuasa. Dengan kita baca Quran, kita sedekah derma, kalau pakai miskin. Itu proses ke arah pembersihan jiwa dan hati kita kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, soalan kedua tadi apa? Tentang solat Ustaz. Dia puasa tapi tak solat. Adakah puasa itu dapat menghapuskan dosa kerana tak solat tu? Dalam Islam, tuan-tuan, kita selama-lama kena ingat Islam datang by package. By package. By package. Ini bahasa Urdu. By package. Islam tak datang secara berpisah. Rukun Islam 5. Solatnya, dengan zakatnya, dengan puasanya. Allah gabungkan. Kalau begitu package Islam, kenapa kita tiba-tiba nak memisah-misahkan? Aku puasa nak, solat malas. Tak boleh ya. Aku nak solat, puasa ni meletihkan, tak nak. Anda terletakkan satu agama yang baru. Agama baru lah tu. Ya, betul. Yang keduanya, secara mudahnya, orang yang solat rajin, puasa tak nak. Ibarat saya kalau kenderaan, tayar okey, enjin rosak. Kalau semua kenderaan tayar okey 44 tu baru, enjin ada masalah. Berjalan kereta, berjalan agaknya gok-gek. Betul. Ada masalah. Ada masalah. Betul. Samalah kita. Solat rajin, puasa tidak. Kita ada something dalam kehidupan kita. Maka tuan-tuan,
tolonglah. Semua hukum dalam Islam ini Allah letak secara begitu rupa sesuai dengan kemampuan kita. Solat boleh, puasa boleh, zakat boleh, haji boleh. Allah tidak pernah zalimi kita sebab Allah sifatnya walaysa bidhallamin lil abid. Allah tak pernah zalimi kita. Kita yang zalim kita pilih memilih. Jadi saya bergurau lah kalau orang tanya kenapa ustaz dia tak suka solat tapi suka puasa. Sebab orang ni nak raya lah tu. Sebab tu dia puasa lah. Itu cara bergurau bodoh lah kan. Tapi sebenarnya ini satu kepincangan yang dahsyat dalam agama. Seolah Allah tidak adil dengan awak. Sedangkan semua hukum Allah letak itu sesuai dengan kemampuan kita. Maka tuan-tuan, betul suasana. Kalau suami kita payah nak solat, puasa rajin, didiklah dia. Bang, solat wajib juga bang, puasa pun wajib. Betul. Kalau bang tak solat macam keadaan tadilah, tayar baru, enjin rosak. Betul. Tak jalan bang kita. Wallahu alam. Baik Ustaz, kita nak berehat seketika, kita nak beristighfar seketika. Boleh Ustaz? Boleh. Kembali selepas ini pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Apa tanda orang berpuasa banyak ibadat dari mengumpat? Apa tanda orang berpuasa banyak bersyukur dari mengeluh? Sama dengan saya Da'i Hakim, juga Ustaz Roslan Muhammad membicarakan tentang puasa hapus dosa. Bila sebut tentang puasa Ustaz dan juga keluarga besar Tanyalah Ustaz, saya terbaca satu hadis yang Nabi bersabda, orang berpuasa ni dapat dua kegembiraan. Yang pertama ketika berbuka puasa, yang kedua ketika bertemu dengan Allah. Cuma yang kelirunya Ustaz, bagaimanakah bertemu dengan Allah itu? Silakan Ustaz. Baik, hadis yang dibacakan oleh Da'i Hakim itu hadis sahih daripada Imam Bukhari Muslim. Lis-saimi farhatan, farhatun 'inda fitri wa farhatun 'inda laqa'i rabbih. Kegembiraan pertama ialah kegembiraan ketika buka puasa. Maklumlah bila kena air seteguk tu Hakim. Oh, lega Ustaz. Allahu akbar. Belum nasi lemak lagi tu. Belum nasi berani tu. Minta maaf lah kan. Betul. Rezeki kita. Allah ni maha kaya. Air seteguk saja air, hilang kehausan sehari kita berpuasa. Subhanallah, nikmat. Ini nikmat Allah sebenarnya. Sebab itulah puasa nikmat. Yang kedua ialah kemuncaknya itu dunia. Dunia. Yang kedua kemuncak ialah wa farhatun 'inda liqa'. Dia ada dua nas. Satu lagi nas kata wa idza laqi rabbahu fariha bisawmih. Bertemu Allah gembira. Ini menarik. Saya cuba mengamati, mencermati apa pandangan dan kata Ibn Rajab Al-Hambali. Maksud bertemu Allah gembira sebab apa? Yang pertama, kita datang dengan hati yang suci bersih. Sebab masa kita berpuasa kita minta ampun. Yang keduanya ialah kita memang datang sebagai hamba yang taat. Sekarang ujian puasa satu ujian. Meninggal makan, minum, satu ujian. Tiba-tiba kita mampu lakukan. Jadi gembira ketika kita dalam maksud Allah terima kita. Yang ketiga kata Ibn Rajab Al-Hambali kata apa? Yang ketiga ialah kenapa? Bila tu Allah nanti di pada mahsyar, Allah akan tunjuk kepada kita. Kan puasa kita Allah yang beri ganjaran. Betul. Allah beri. Jadi ketika itu kata Allah, kata para ulama, kita akan nampak di mana kita punya kelebihan puasa kita, dan gambaran pahala itu hanya kita yang tahu, Allah yang tahu. Orang tak tahu. Batal puasa ni Hakim. Orang tak tahu. Betul. Saya boleh sebut saja saya puasa ni Hakim. Tapi betul kan. Tapi sebab tak minum kan. Betul, tak puasa pun. Lepas tu kita Allah punya rahsia hanya Allah tahu. Betul. Jadi gembira dengan maksud kita akan Allah angkat, dan gembira kemuncak Allah syurga menanti. Ini gembira kemuncak ialah Subhanallah. Lis-saimina, bagi orang berpuasa ini mereka masuk ke pintu ar-raya. Subhanallah. Ini disebutkan ulama sebagai kegembiraan yang terlalu hebat. Ada pintu raya. Wallahu a'lam. Betul Ustaz. Antara benda yang membuatkan kita seronok dan tak sabar nak masuk bulan Ramadan ialah pahalanya dilipat kali gandakan Ustaz. Jadi adakah betul seperti yang diajukan oleh sahabat kita Imran Syakir? Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Benarkah ketika puasa amalan yang dilakukan diberikan ganjaran berlipat ganda dan maksiat yang dilakukan diberi dosa berlipat ganda? Mohon pencerahan. Syukran jazilan Ustaz dan Da'i. Terima kasih juga kepada Imran Syakir atas soalan.
Baik. Benar sekali. Dari sudut pahala berganda, benar. Maksudnya kita dalam Ramadan, tuan-tuan, setiap amalan wajib kita buat, Allah akan ganda 70 kali ganda. Yeah. Ada sebut sampai kepada 7 dha'afin, lebih 7 kali ganda, 7 kali ganda. Banyak. Besar. Baik. Tentang isu apakah kita buat dosa dalam Ramadan, apakah berganda dosanya? Yeah. Dalam hal ini para ulama menyatakan bahawa itu bukan urusan kita, urusan Allah Azza wa Jalla. Yeah. Tetapi dosa tetap dosa. Dosa ini bila masa sekalipun al-hasanatu bi'ashri amsalha ila 7 dha'fin was-sayyi'atu bimithliha. Yeah. Dosa ini satu kita dosa, satu kesalahan. Satu kesalahan, satu dosa. Yeah. Satu maksiat, satu dosa. Soal Ramadan Allah ganda, ulama kata itu hak Allah Azza wa Jalla. Tetapi secara fizikal kita faham bahawa orang buat maksiat dosa dalam Ramadan teruk sangatlah. Betul. Ramadan masih minum arak. Ramadan masih berzina. Yeah. Erti awak telah letakkan satu keadaan yang cukup mencacatkan hidup anda sendiri. Yeah. Ramadan haram tiba-tiba buat sanggup. Allah Maha Kaya. Tapi hakikatnya lah dosa tak dosa. Yeah. Tapi gandaan bagi orang beriman, beramal pasti. Yang pahala amal sunat dapat pahala wajib. Yeah. Dia yakin sembahyang duha di Ramadan, pahala semacam sembahyang wajib. Yeah. Dia yakin sembahyang wajib Ramadan sampai 70 ganda sampai 200 kali ganda Allah akan ganda. Wallahu a'lam. Betul. Sebab itulah kita kena pulun ibadah kita dalam bulan puasa kerana dilipat kali gandakan ganjarannya. Saya suka dengan soalan dari Al-Shal. Assalam Ustaz dan Da'i, waalaikumsalam. Ketika berpuasa, selain menunaikan yang wajib, meninggalkan yang haram, menjauhi yang makruh, mengejar yang sunnah dan berpuasa kerana keimanan dan keikhlasan kepada Allah semata-mata serta mengharap redha Allah, adakah ianya juga menjadi tunjang keteguhan akidah seseorang di samping membentuk nilai-nilai takwa dalam diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Mohon Ustaz jelaskan, syukran. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Al-Shal atas soalan. Cantik soalan. Yeah. Soalan saya paling menarik sekali. Sebab apa kekuatan kita dalam kita Ramadan, kita buat benda yang baik, tinggal haram, kita buat benda berpahala, tinggal benda tidak elok. Memang tuan-tuan, kekuatan yang akan datang kepada kita, memang kita akan jadi manusia teguh akidah. Yeah. Sebab yang haram siapa suruh, yang haram siapa larang? Allah Azza wa Jalla. Betul. Yang halal siapa suruh? Allah Azza wa Jalla. Yang nak bagi pahala itu siapa? Allah Azza wa Jalla. Ini bukan manusia bagi pahala. Nabi tak bagi pahala, tetapi Allah yang beri. Tolak dosa, angkat pahala. Buat kebaikan, dapat pahala. Ramadan kelebihan. Jadi benar sekali kata Puan Aisyah tadi bahawa dengan Ramadan tadi kita akan meneguhkan keimanan kita. Yeah. Tuan-tuan, teras utama Ramadan taqwa. Taqwa ni saya suka sangat ditakrifkan para ulama dengan takrif mudah. Apa taqwa? Fi'lul awamir wajtinabun nawahi. Yeah. Buat apa Allah suruh, tinggal apa Tuhan larang. Yeah. Taqwa. Ke Ramadan kita buat benda Tuhan suruh sampai kita boleh bangun sahur jam 4 pagi. Boleh bertahajud sampai jam subuh. Subhanallah. Boleh ke masjid berjemaah. Boleh tahdir pelapar dahaga. Di samping boleh sedekah derma pula dah. Ini taqwa ni. Jadi buat Tuhan suruh dan kita tak nak menipu orang Ramadan. Tak nak buat jahat maksiat Ramadan. Tak fikir nak buat dosa Ramadan. Kita jauhi apa Tuhan larang. Jadi kemuncaknya betul kata Pak Syed tadi, membina taqwa. Bila bina taqwa, ini orang kuat akidah. Kerana orang yang paling kukuh akidah bertakwa. Sebab tu dalam hubungan kata Nabi, kata Allah dalam surah Hujurat 13, di pada masyarakat nanti Allah kumpul kita, apa kata Tuhan? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang mulia antara kamu, yang paling mulia siapa? Yang paling bertakwa. Makna apa? Orang datang akidah yang kukuh, akidah yang mantap, akidah yang jitu. Ini orang paling mulia si Allah Azza wa Jalla. Jadi akidah, bila takwa ada, akidah teguh, takwa membentuk akidah yang teguh. Wallahu a'lam. Ya, itu Ustaz. Dia kesinambungannya. Betul. Dia macam ada. Kita belajar Ustaz, antara kepuasan kita ialah dapat satu ijazah Ustaz. Dan kalau kita habis puasa, antara kepuasan kita
dinilai sebagai orang yang bertakwa di sisi Takwa Allah ni macam Subhanahu Wa ijazah Taala. lah. Betul Ustaz. Kalau kita untuk dapat kerja dan banyak proses kehidupan. Ya. Baik Ustaz, kita pun sudah berada di penghujung rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Jadi apakah kesimpulan untuk perbincangan topik kita pada pagi ini Ustaz? Silakan. Okey, terima kasih dia Hakim. Tuan-tuan puan-puan, tajuk kita tentang puasa hapus dosa. Dan kita bercakap tentang isu berkaitan di antara puasa dengan akidah. Sebab apa? Sebab bila pada puasa kita tunaikan dengan betul. Puasa jaga qiyam, jaga tahajud, jaga Quran kita pelihara dengan keinsafan, baca dia. Tasbih tak air mata, tumpah air mata kerana mohon ampun. Ini semua untuk apa? Meneguhkan akidah ketuhanan. Ya. Kita penuh yakin Allah tu Tuhan yang Maha Berkuasa penuh. Perintahnya kita patuhi. Allah kata jangan makan di siang hari Ramadan. Saman wa ta'atan. Padahal minum air jam 8.30 sekarang ni, katalah. Bulan Syawal, tak ada masalah. Nak minum apa, silakan. Yeah. Tapi bila sampai Ramadan, Allah kata jangan makan, minum haram sekarang ni. Menunjuk kepada kita satu proses kita nak mentaati Allah dengan penuh kepatuhan. Yeah. Dalam hidup ini, akidah segala-galanya. Kita nak solat, nak berpuasa, akidah lah. Suatu akidah tuan-tuan, ikat kita dengan Tuhan. Yeah. Akidah dengan mana apa? Al-aqd. Kita ikat dengan Allah Azza wa Jalla. Kesannya ialah kita jadi manusia yang makin dirahmati Allah, diradainya, dan bila akidah teguh, maka laluan hidup kita pun akan menjadi seimbang, tidak pincang dan tidak bengkak-bengkok. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah dalam soal kita dengan dosa ini, kenapa kita angkat dosa ini kena dihapuskan? Sebab apa? Dosa ini boleh membunuh kehidupan kita. Dosa itu boleh membunuh kehidupan kita. Bunuh akhlak kita, dosalah. Bunuh jiwa, dosalah. Bunuh hati, dosa. Bila kita tak berdosa, kita angkat dosa pada kita, insya-Allah kita akan hidup dalam kerahmatan Allah, sejahtera dunia, bahagia juga di akhirat. Allah telah sekadar rumusan saya pada pagi penuh barakah ini dengan ucapan selamat sebab Ramadan. Mudah Allah permudahkan segala-galanya. Baik Ustaz, dan sebagai penutup program Tanyalah Ustaz pada pagi ini, doa ringkas Ustaz. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Amin. Allahumma inna nas'aluka ridha'aka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Amin. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmatilah kami ya Allah. Berikan kami kesempatan untuk bertemu Ramadan nanti ya Allah. Dengan amal ibadat kami kepadamu ya Allah, diampunkan dosa kami, diangkat darjah kami, diberikan kami rezeki keimanan, keamanan, kebaikan dan kemuliaan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Karim, ya Mannan, ya Mujibas Sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya Karim. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita Ustaz Roslan yang sudi bersama dengan kita pada pagi ini, dan kepada anda keluarga besar Tanyalah Ustaz, terima kasih atas perhatian. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz pada esok pagi bersama dengan sahabat saya yang manis senyumannya, iaitu Dai Aiman, juga guru kita Ustaz Amran Yusof, dengan topik Ramadan bersama keluarga, macam biasa 6.30 pagi hinggalah 8.30 pagi. Akhir kata, kemuning di dalam semak, jatuh melayang ke dalam paya. Miski ilmu setinggi tegak, tidak puasa, apa gunanya? Saya Dai Hakim, senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.